Jarum jam menunjukkan angka 12 tengah malam. Bunyi deringan telefon pintar Aiden kedengaran. Dia segera bangun dari lenanya sebelum mengambil telefon pintar miliknya di atas meja kerja. Hello? Hello? Maaf mengganggu, detektif. Boleh detektif datang ke makmal patologi sekarang? Aiden mematikan panggilan dengan dengusan dan bergegas mengambil jaket dan kunci keretanya. Setibanya dia di hadapan pintu masuk makmal, Aiden terpandang susuk Inspektor Razali yang sedang bercakap melalui telefon dengan seseorang. Apabila dia melihat kelibat Aiden, Inspektor Razali segera berpaling dan tersenyum ke arahnya. Maaf mengganggu kamu tengah-tengah malam ni, Aiden. Tak ada apa, Inspektor. Memang tugas saya. Mereka berdua memerhatikan mangsa yang sedang dibedah siasat oleh rakannya sendiri melalui cermin luksina yang besar. Inspektor, dekat mana kejadian ini berlaku? Saya perlu dimaklumkan dengan lebih lanjut mengenai kes ini. Kedua-dua mangsa ini dijumpai tadi kira-kira pada pukul 11.30 malam di dalam sebuah kilang yang terbiar. Aiden mengangguk. Selepas ni, saya akan pergi ke tempat kejadian dan melihat sendiri apa yang berlaku. Baguslah kalau macam tu. Kamu boleh buat sedikit siasatan mengenai kes ini sebelum kamu menyiasat dengan lebih mendalam pada esok hari. Okeylah kalau macam tu. Saya gerak dulu. Takut lewat pula nanti. Inspektor Razali hanya mengangguk. Keadaan yang sedikit suram menyebabkan bulu roma Aiden menegak. Siapa yang tidak berasa seram sejuk apabila berada di tempat kejadian pembunuhan? Tambahan pula dalam keadaan yang gelap dan di kawasan yang tidak berpenghuni. Menyesal pula datang sini. Dengan bantuan cahaya bulan, dia berjalan dengan berhati-hati menuju ke kawasan yang telah ditandai pita larangan masuk. Nampaknya tak ada siapa yang menjaga kat sini. Memandangkan hari dah larut malam, pasukan forensik kriminalistik pun nampaknya belum jalankan tugas mereka. Aiden melihat kawasan sekeliling dengan teliti untuk mengetahui kejadian yang berlaku seimbas lalu. Segala teori dan imajinasi mula bermain di mindanya. Hampir 15 minit dia berada di tempat kejadian, Aiden memutuskan untuk beredar dan kembali ke makmal forensik patologi. Sebaik sahaja kakinya melangkah keluar, Aiden merasakan dirinya diperhatikan oleh seseorang. Aiden segera berpaling dan memandang sekeliling. Aneh, tiada sesiapa di belakangnya. Dia mengabaikan perasaan tersebut dan meneruskan langkah ke tujuan asalnya. Ketika dalam perjalanan, telefonnya berdering. Hello? Hai Aiden, kau boleh balik dulu? Esok datang semula ke tempat kejadian dalam pukul 8 pagi. Ahli forensik kriminalistik pun akan berada di sana esok. Okey Lisa, bagaimana dengan keputusan autopsi kedua-dua mangsa? Esok kau datanglah sini untuk baca sendiri laporan tu. Sedih bila benda macam ni berlaku kat tempat kita. Aku tahu Lisa, aku pun rasa begitu setiap kali kena urus kes pembunuhan. Rasa simpati terhadap keluarga mereka dan juga kesal terhadap orang yang sanggup berbuat macam tu. Tak mengapalah, esok aku melawat kau dekat makmal. Kalau boleh siapkan juga laporan autopsi esok sebelum pukul 8 pagi. Baiklah detektif, saya menurut perintah. Keesokan harinya, Aiden singgah ke makmal sebelum menuju ke tempat kejadian. Aiden, awal sampai? Kau kesini dulu untuk tengok mangsa ataupun baca laporan autopsi dulu Aiden? Dua-dua sekalilah, masih awal lagi ni. Lisa mengangguk dan menghulurkan laporan autopsi kedua-dua mangsa kepada Aiden. Aiden membaca dengan teliti. Fokusnya hanya terhadap laporan tersebut. Nampaknya kedua-dua mangsa dibunuh dengan cara yang sama. Ya Aiden, hasil bedah siasat semalam didapati kedua-dua mangsa mempunyai luka tembakan di kepala, selain bekas jerutan di leher dan kesentikaman di bahagian perut. Kesimpulan yang kami dapat setakat ini, kedua-dua mangsa mati dibunuh dengan sengaja. Oh ya, aku minta maaf untuk kes kali ini tidak terdapat sebarang kesan cap jari ataupun darah mangsa. Jadi kami tidak dapat membuat prosedur analisis DNA yang biasa dilakukan oleh pasukan forensik.
boleh aku tengok mangsa-mangsa tu? Lisa mengiyakan dengan anggukan lalu menghantar Aiden sehingga ke pintu bilik mayat. Kau boleh masuk, aku tinggalkan kau sendiri. Kedua-dua mangsa diperhatikan dengan teliti. Kelihatan luka tembakan di kepala mangsa, luka tikaman yang begitu besar dan dalam di bahagian perut, serta kesan jerutan di bahagian leher. Perasaan kasihan menerjah dalam dirinya. Jarum jam menginjak ke angka 7.40 pagi. Aiden segera meninggalkan makmal dan menuju ke tempat kejadian. Setibanya dia di sana, kelihatan Inspektor Razali dan beberapa rakan sekerjanya berbincang dengan serius. Aiden menyapa mereka seadanya sebelum memasuki tempat kejadian. Beberapa ahli forensik kriminalistik juga sedang melakukan tugas mereka, termasuk seorang rakannya, Carl. Dia langsung tidak menyapa Carl kerana dia tahu dia tidak akan dilayan. Carl juga sama sepertinya, sangat serius ketika melakukan tugasan. Diakui, Carl sangat profesional dalam kerjayanya. Aiden memeriksa keadaan sekeliling. Dia tidak memindahkan mahupun memegang sebarangan alatan atau bahagian di tempat kejadian, memandangkan dia lupa memakai sarung tangan. Dia tidak mahu menyusahkan pasukan forensik kriminalistik untuk melakukan tugas mereka. Lagipun, itu merupakan prosedur ketika berada di tempat kejadian. Dengan bantuan dan usaha pasukan forensik kriminalistik, mereka berjaya mendapatkan sampel jenis senjata yang mungkin digunakan untuk membunuh mangsa dan sampel tapak kaki serta kesan tayar kenderaan yang digunakan oleh suspek. Setelah hampir sejam di tempat kejadian, dia segera kembali ke pejabat untuk menganalisis suspek yang mungkin terlibat dengan kes pembunuhan yang mengerikan ini. Masuk. Kelihatan figura seorang lelaki yang segak memakai kot putih masuk ke dalam pejabatnya. Aiden, tengah buat apa tu? Kau datang sini ada apa? Aku nak bagi tahu kau ni yang laporan analisis dari pasukan kriminalistik sudah ada. Tapi apa, Kal? Tapi kali ni aku rasa bukti di tempat kejadian sikit sangat. Mungkin dengan laporan kami kali ni tak dapat membantu kau dalam penyiasatan kes ni sebab bukti yang ada cuma kesan tapak kaki dan kesan tayar. Kalau kesan tapak kaki mana ada DNA suspek. Kesan tayar kereta pula susah untuk kau kesan sebab rata-rata masyarakat sekarang menggunakan jenis tayar kereta yang sama dengan suspek. Lagipun serpihan senjata yang digunakan tak mempunyai sedikit pun kesan DNA si pelaku. Aiden berasa susah hati. Nampaknya kes kali ni bukan mudah. Aiden mengeluh dan memandang keluar tingkap. Carl mengusap bahu rakannya itu. Pasukan forensik patologi kan ada. Mungkin mereka boleh membantu kau dalam mendapatkan DNA suspek daripada badan mangsa. Aiden menggeleng kepala. Pasukan patologi pun tak dapat jumpa DNA suspek. Pagi tadi, aku sempat baca laporan autopsi kedua-dua mangsa. Rasanya, suspek kali ni bijak dalam mengatur strategi. Oh, tak apalah Aiden. Aku pasti kau akan dapat juga pelakunya nanti. Setelah seminggu berlalu, Aiden dikejutkan dengan 2 lagi kes pembunuhan baharu. Kes yang sebelum ini pun belum lagi diselesaikan, datang pula satu lagi kes yang baharu. Bahunya ditepuk dari belakang, lamunannya terhenti. Aiden, kamu okey? Aiden hanya tersenyum dan mengangguk, walhal dirinya kini rasa sungguh terbeban. Aiden? Oh, ya Inspektor. Saya tahu banyak benda yang bermain dalam fikiran kamu. Jadi saya cadangkan supaya kes ini ditangguh dulu atau kamu boleh berikan kes ini kepada orang lain. Tak apa Inspektor, saya boleh lakukannya selagi masih ada yang menyokong saya. Inspektor Razali hanya mengangguk. Dia faham akan perangai Aiden yang tidak mahu menyusahkan orang lain. Aiden bergegas ke tempat kejadian setelah bayang Inspektor Razali menghilang dari pandangannya. Setibanya dia di sana, Aiden segera menuju ke arah pasukan forensik kriminalistik yang sedang bertugas.
Kebiasaannya hanya pasukan forensik kriminalistik yang bekerja di tempat kejadian untuk mendapatkan bukti. Selebihnya, pasukan daripada bidang forensik yang berlainan akan melaksanakan tugas mereka di tempat-tempat tertentu. Aiden, sampai pun kau. Kenapa? Ada apa-apa yang luar biasa ke kau jumpa? Carl mengangguk dengan wajah yang penuh kegembiraan. Aku jumpa surat. Surat di dalam plastik yang menempatkan bahan bukti diambil Aiden. Tertera sekeping kertas yang bertulis, "Bila besar, main sorok-sorok pun masih menyeronokkan." Dia berfikir sejenak. Namun, Aiden masih belum dapat menangkap isi tersirat melalui surat itu. Melihat Aiden yang sedikit kebingungan, Carl bersuara. Kita mungkin boleh dapatkan cap jari pelaku di kertas ni. Nanti aku hantar kepada Nazhan ataupun Adam di makmal forensik DNA untuk uji kaji yang lebih lanjut. Aku akan hantar juga kepada Dalila di makmal forensik grafologi. Manalah tahu dengan tulisan tu kita dapat kenal pasti si pelaku ni. Aiden mengangguk dan bersetuju dengan cadangan Carl. Laporan daripada semua bidang forensik yang terlibat dengan kes pembunuhan itu diteliti Aiden satu persatu. Yang anehnya, laporan otopsi mangsa-mangsa kali ini sama seperti laporan otopsi kedua-dua mangsa sebelum ini. Laporan daripada pasukan kriminalistik juga mendapati bahawa senjata yang digunakan sama seperti senjata dalam kes sebelum ini. Laporan daripada pasukan grafologi pula diperhatinya. Laporan tersebut menunjukkan bahawa mereka tidak dapat mengenal pasti tulisan tangan yang digunakan suspek. Menurut laporan forensik DNA, mereka juga tidak dapat mengenal pasti DNA pelaku daripada bahan bukti yang diserahkan tadi. Rasanya keempat-empat mangsa kali ini dibunuh oleh orang yang sama, walaupun di tempat yang berbeza. Sudah 2 bulan berlalu, Aiden masih tidak dapat menangkap pelaku yang melakukan kerja mengerikan ini. Punca pembunuhan ini pun masih belum dapat dikenal pasti. Setiap minggu, ada sahaja mangsa-mangsa yang dibunuh oleh si pelaku. Dia semakin terbeban kerana terpaksa menanggung semua kes baharu tersebut. Bukan tidak mahu memberikan kes yang lain kepada rakan sekerjanya, tetapi berdasarkan modus operandi kes sebelumnya, semua kes pembunuhan tersebut dilakukan oleh orang yang sama. Aiden berasa sangat tertekan. Dia mengimbau peristiwa-peristiwa yang berlaku di dalam pejabatnya. Disebabkan kes pembunuhan yang masih tiada penghujungnya, dia dikecam dengan teruk oleh orang ramai kerana tidak melakukan kerja dengan baik untuk mempertahankan kesejahteraan hidup rakyat. Setiap hari, ada sahaja yang datang membuat demonstrasi di hadapan balai polis. Malah, dia turut dikecam di media-media sosial. Aiden, boleh saya masuk? Oh, Inspektor. Masuklah. Macam ni Aiden, pihak atasan memutuskan untuk memberikan kamu masa selama 2 minggu bagi selesaikan kes ini. Tetapi kalau kamu tak dapat selesaikan dalam tempoh masa yang ditetapkan, kes ini terpaksa diberikan kepada orang lain. Kalau keputusan pun dah ditetapkan, baiklah. Saya akan cuba sehabis baik untuk menyelesaikan kes ini. Selama 24 jam berikutnya, Aiden berkurung di dalam pejabatnya meneliti laporan-laporan yang berselerak di atas meja kerjanya. Telefon di dalam poket diambil. Nama Lisa yang tertera di atas skrin telefonnya ditekan. Hello? Aiden? Ada apa? Lisa, boleh kau hantarkan laporan autopsi mangsa yang dibunuh minggu lalu? Rasanya itu mangsa yang terbaru kan? Aku belum dapat lagi laporan tu. Baiklah, aku tengah ada kerja ni. Nanti aku minta tolong Adam untuk hantarkan laporan tu. Dia pun katanya nak singgah ke tempat kau nak hantar laporan forensik DNA. Okey, terima kasih Lisa. Sementara menunggu kedatangan Adam, Aiden meneliti sekali lagi laporan-laporan yang ada di tangannya. Aiden! Hey Adam, memandangkan kau ada dekat sini, boleh kau tolong bacakan laporan-laporan tu? Menurut laporan otopsi ni, aku rasa tiada apa pun yang luar biasa. Semuanya sama je macam sebelum-sebelum ni.
Kesimpulan daripada bedah siasat pula menunjukkan mangsa dimuduh dengan sengaja. Aiden mengangguk mendengar penjelasan daripada Adam. Terima kasih Adam. Kau baliklah dulu. Aku ada banyak lagi kerja nak diuruskan. Adam kemudiannya melangkah keluar dari pejabat Aiden. Aiden meraup wajahnya dengan kasar. Seketika kemudian, seseorang merempuh masuk ke dalam pejabatnya dengan nafas yang tercungap-cungap. Carl cuba menyampaikan sesuatu kepada Aiden. Aiden, ada mayat kat luar. Baik kau pergi tengok sekarang. Tanpa berlengah, Aiden segera berlari keluar meninggalkan Carl. Di hadapan balai polis, terdapat 2 orang mangsa yang dibunuh sama seperti mangsa-mangsa sebelumnya. Kali ini, terdapat 2 buah botol yang tidak dikenal pasti berada di sisi kedua-dua mangsa. Semasa Carl dan pasukannya sibuk mendapatkan bukti di tempat kejadian, kelihatan seseorang sedang melihat keadaan yang sibuk dari jarak jauh sambil tersenyum sinis. Figura lelaki tersebut tidak kelihatan di sebalik semak. Aiden kembali ke pejabatnya untuk menganalisis sekali lagi semua laporan yang diberikan terhadapnya. Aiden mula berasa pelik terhadap laporan autopsi yang diberikan oleh Lisa. Kenapa hanya laporan autopsi sahaja yang sama sejak 2 bulan yang lalu? Sedangkan laporan daripada forensik DNA dan forensik kriminalistik berbeza, walaupun perbezaannya taklah terlalu ketara. Keraguannya terhadap pasukan patologi tidak dapat ditepis lagi. Hello, Carl. Hantar 1 mangsa ke makmal patologi Lisa. 1 lagi hantar ke makmal patologi Emilia. Maklumkan kepada Lisa, aku yang arahkan kau untuk buat macam tu. Baiklah Aiden. Nanti jangan lupa pula ambil laporan toksikologi daripada Zain tau. 2 botol yang tidak diketahui isinya tadi aku dah hantar ke makmal forensik toksikologi untuk siasatan lebih lanjut. Selepas mematikan panggilan dengan Carl, dia menghubungi Emilia pula. Hello, Emilia. Aiden ni. Aku perlukan pertolongan kau. Kau akan hantar 1 mangsa pembunuhan ke makmal patologi kau. Aku harap kau dapat jalankan bedah siasat ke atas mangsa. Kalau boleh sediakan laporan autopsi sejurus kau selesai bedah siasat mangsa. Aku betul-betul perlukan pertolongan kau sekarang. Okey, laporan autopsi tu nanti aku serahkan sendiri kat kau. Selepas mendapat persetujuan Emilia, Aiden mengambil kunci keretanya dan menuju ke makmal Zain. Sampai sahaja dia di makmal forensik toksikologi, kelibat Zain yang sedang meneliti sesuatu itu dihampirinya. Aiden, tepat pada masanya kau datang. Keputusan analisis toksikologi baru saja keluar. Fail yang berada di tangannya diserahkan kepada Aiden. Menurut analisis kami, botol-botol tersebut mengandungi asid yang boleh mencederakan permukaan kulit seseorang. Biasanya asid jenis ni digunakan untuk mencederakan seseorang dengan niat sengaja atau tidak. Tapi, kami masih tidak dapat membuat kesimpulan bahawa asid ini digunakan untuk membunuh mangsa, memandangkan kami belum menerima laporan autopsi daripada makmal forensik patologi. Laporan autopsi tu nanti akan ada 2. Kau buat je analisis untuk kedua-dua laporan autopsi. Kalau keputusan dah keluar, kau boleh hantar ke pejabat aku. Zain hanya mengangguk membalas kata-kata Aiden. Aiden kemudiannya kembali ke pejabatnya. Telefon pintar miliknya berdering sebaik sahaja dia tiba di depan pintu pejabatnya. Aiden, kau ragu-ragu dengan kawan kau sendiri? Bukan aku ragukan pasukan kau, Lisa. Cuma sebagai langkah berjaga-jaga. Lisa hanya tersenyum sinis mendengar balasan Aiden. Belum sempat dia membalas kata-kata Aiden, lelaki itu terlebih dahulu mematikan panggilan. Aiden melanjutkan penelitiannya terhadap semua laporan yang diterimanya. Tepat pukul 8 malam tadi, Zain dan Emilia datang ke pejabatnya untuk memberikan laporan masing-masing. Nazhan juga ada datang untuk menghantar laporan analisis DNA, memandangkan Emilia ada menghantar laporan autopsi ke makmal forensik DNA untuk prosedur penganalisisan yang lebih lanjut kerana dia mendapati terdapat banyak kesan cap jari pada badan mangsa. Sah, kau dah masuk dalam perangkap.
laporan otopsi makmal patologi Lisa berbeza dengan laporan dari makmal patologi Emilia. Bukan bermaksud dia lebih mempercayai Emilia, namun laporan otopsi yang diberikan Lisa sangat mencurigakan. Sebelum ini, laporan otopsi hanya menunjukkan benda yang sama, tetapi kali ini tiba-tiba sahaja laporan itu dapat mengesan cap jari pelaku. Berbeza dengan laporan otopsi daripada Emilia, laporannya dapat mengesan cap jari, air liur dan kesan darah pelaku. Aiden dapat menyimpulkan bahawa laporan Emilia yang boleh dipercayai. Dia kemudiannya meneliti laporan analisis DNA. Menurut laporan tersebut, DNA pelaku adalah sepadan dengan 99.99% dengan DNA suami rakannya Lisa. Aiden segera mendapatkan kunci keretanya dan memaklumkan kepada Inspektor Razali untuk mendapatkan waran tangkap memandangkan bukti sudah ada di tangannya. Suspek utama kes pembunuhan bersiri itu telah ditahan dan dihadapkan ke mahkamah. Seketika dunia kepolisian digemparkan oleh penahanan suspek, apalagi Aiden. Dia sungguh tidak menduga pelaku kriminal itu rupanya Vin Tan, iaitu suami Lisa. Rakan yang dihormatinya menjadi gunting dalam lipatan. Ketika kes dibicarakan, mahkamah diberitahu bahawa Vin Tan merupakan seorang psikopat yang obsesi terhadap pembunuhan. Dia membunuh kerana itulah hobinya. Menurut Lisa, ketika menjadi saksi pendakwaan, suaminya sudah menghidap penyakit mental sebelum mereka berkahwin lagi. Suaminya menolak untuk menerima rawatan dan lebih rela hanyut bersama hobinya itu. Lisa telah bekerjasama dengan Vin Tan untuk menutup kesalahan Vin Tan agar suaminya itu tidak dipenjarakan. Sudah sebulan berlalu sejak dia berjaya menuntaskan kes pembunuhan bersiri itu. Kini, Aiden bukan lagi seorang detektif. Dia memutuskan untuk meletak jawatan walaupun dia berjaya menyelesaikan kes tersebut dalam masa yang ditetapkan. Sukar untuknya membuat keputusan meninggalkan kerja yang sangat disukainya itu. Setiap kali teringatkan kerja keras dalam menyelesaikan kes pembunuhan tersebut, dia pasti akan terkenang nasib Lisa yang terpaksa merengkok dalam penjara kerana bersubahat dengan suaminya. Tidak dinafikan betapa wanita itu juga sebenarnya obsesi terhadap suaminya. Kes pembunuhan kali ini membuka mata Aiden agar tidak mudah mempercayai sesiapa pun termasuk rakan-rakan terdekatnya. Dia mengakui bahawa sepanjang bekerja sebagai detektif, banyak pengalaman pahit manis dan pengajaran yang diperolehnya. Tanpa bantuan sains forensik juga, dia mungkin tidak dapat menyelesaikan kes-kes di bawah kendaliannya.